Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama diberi Syahibatul Aina binti Khalid, pemegang nombor matrik di 202 0109 3067. Saya merupakan pelajar program AT01 iaitu Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kesusasteraan Melayu dengan Kepujian. Pada hari ini, saya akan menyediakan satu video pengajaran tentang teknik membaca kritikal, iaitu teknik membaca hubungan soal jawab. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat bertemu lagi kita dalam video pengajaran pada hari ini bersama saya Cikgu Aina, cikgu kegemaran kamu. Okey, jadi untuk video kali ini cikgu akan mengupas lebih lanjut mengenai teknik membaca kritikal, iaitu teknik membaca hubungan soal jawab. Pada kelas minggu lepas saya telah menjelaskan mengenai teknik KWL. Jadi pada minggu ini saya akan memperjelaskan, mengetengahkan, memahami bagi kamu faham mengenai teknik membaca hubungan soal jawab. Jadi sebelum saya melanjutkan video pengajaran kita pada hari ini, saya meminta untuk semua bersedia kekal fokus, beri fokus sepenuhnya kepada video pengajaran pada hari ini. Kerana apa? Selepas ni kita akan menjawab soalan-soalan mengenai kata nama am dan kata nama khas. Okey? Dan cikgu akan menerapkan teknik membaca hubungan soal jawab ni dalam dalam aktiviti pembelajaran tersebut. Okey? Okey, yang pertama ialah definisi atau maksud teknik membaca hubungan soal jawab. Jadi teknik membaca hubungan soal jawab ni ialah hubungan soal jawab atau lebih dikenali sebagai kata yang biasa kita guna, iaitu question answer relationship CAR. Telah diperkenalkan oleh Raphael pada tahun 1982. Jadi tujuan teknik hubungan soal jawab ini ialah satu prosedur untuk meningkatkan keupayaan pelajar menjawab soalan-soalan pemahaman dengan memberikan mereka, iaitu pelajar-pelajar ni, makna-makna secara bersistematik yang membolehkan mereka memahami kehendak soalan-soalan yang berlainan. Okey, hubungan soal jawab dijadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keupayaan pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman yang diberikan oleh guru. Pelajar akan belajar secara sistematik untuk menganalisis bentuk soalan yang berbeza-beza. Okey, jadi CAR ini dibangunkan bagi membantu pelajar untuk belajar cara menjawab soalan-soalan berdasarkan apa sebenarnya yang terdapat dalam teks serta menggunakan pengetahuan latar belakang mereka sendiri, pengetahuan yang sedia ada. Jadi rutin CAR atau QAR ni jelas boleh menunjukkan hubungan antara soalan dan jawapan. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal. Jadi keberhasilan teknik ini bergantung kepada teknik guru tu sendiri, kemahiran guru tu sendiri. Okey, itu ialah maksud atau definisi teknik membaca hubungan soal jawab. Seterusnya ialah
kelebihan dan kekurangan teknik membaca hubungan soal jawab. Jadi cikgu akan mengetengahkan dahulu atau menjelaskan terlebih dahulu mengenai kelebihan teknik membaca hubungan soal jawab. Jadi teknik membaca hubungan soal jawab ini memberikan kelebihan, memberi pendekatan kepada pelajar untuk membaca teks dan menjawab soalan. Jadi teknik ini memberi peluang kepada pelajar untuk pelajar tu jawab soalan masa cikgu mengajar, masa cikgu bagi latihan. Jadi penerangannya ialah QAR atau hubungan soal jawab merupakan salah satu strategi pengajaran yang telah dibangunkan sejak beberapa tahun yang lalu. Rapai telah berusaha menerokai bidang ini mengikut grade dan keupayaan pelajar yang berbeza-beza. Menurut Rapai juga, satu kejayaannya ialah beliau berjaya meningkatkan keupayaan pelajar yang di bawah purata grade 4 kepada grade 8. Jadi, Rapai mendakwa bahawa CAR merupakan strategi yang mudah dipelajari oleh guru. Jadi, CAR dibangunkan sebagai alat untuk menjelaskan bagaimana pelajar boleh belajar pendekatan tugas, membaca teks dan seterusnya berkait untuk menjawab soalan pada akhir pengajaran. Jadi ia membantu pelajar menyedari keperluan untuk mempertimbangkan kedua-dua maklumat dalam teks dan maklumat dari pengetahuan latar belakang mereka sendiri. Jadi tanpa belajar arahan CAR ini sering lebih bergantung kepada maklumat teks atau pengetahuan latar belakang, atau secara umumnya kelebihannya pelajar berpeluang untuk menjawab soalan pada akhir pengajaran guru tersebut. Jadi teknik ini selalu digunakan oleh guru-guru. Kebanyakannya bila lepas cikgu mengajar, cikgu akan membuka pertanyaan soalan kepada pelajar. Lepas tu kalau pelajar tak ada soalan, cikgu yang akan bagi soalan, pelajar akan jawab. Itulah merupakan kelebihan teknik hubungan soal jawab. Kekurangan teknik membaca hubungan soal jawab atau QAR. Okey, teknik CARS ini merupakan teknik yang menerapkan soalan dalam pengajaran. Jadi, teknik ini kekurangannya ialah memberi tekanan kepada murid ketika belajar. Okey, teknik CARS ini merupakan teknik yang menerapkan soalan dalam pembelajaran. Jadi, guru seringkali menggunakan kaedah penerapan soalan selepas selesai sesi pengajaran. Kaedah ini mendatangkan tekanan kepada murid atau pelajar yang tidak mahir dalam subjek tersebut. Kan? Dengan adanya kaedah ini, mereka akan berasa takut setiap kali sesi soalan dijalankan. Perkara ini juga akan membawa mereka pelajar-pelajar lebih teruk lagi sehingga memberi alasan untuk keluar kelas dengan sebagainya. Kan ada setengah pelajar yang bila cikgu bagi soalan, dia tak faham, dia tak pandai, dia tak suka subjek tu, jadi dia bagi alasan lah nak keluar pergi tandas dan sebagainya. Jadi inilah keburukan teknik hubungan soal jawab ni, iaitu memberi tekanan kepada pelajar ketika belajar. Okey, kita dah belajar maksud atau definisi, kelebihan dan kekurangan teknik CAR, dan yang keempat kita dah belajar objektif pengajaran kita yang menerapkan teknik hubungan soal jawab dalam pembelajaran dan pengajaran, dan yang kelima yang terakhir cikgu akan sentuh iaitu cara untuk mengaplikasikan teknik membaca hubungan soal jawab ni atau CAR dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, tolong bagi perhatian dekat sini sebab teknik inilah yang cikgu akan guna selepas ini untuk aktiviti pengajaran kita. Okey. Okey, terdapat 4 peringkat dalam melaksanakan CARS. Okey. Question answer relationship. Okey, jadi yang pertama ialah di situ CAR. Okey, di situ CAR ni bermaksud peringkat ini pelajar dapat melihat jawapan berada dalam teks. Maksudnya semua jawapan ada dalam teks. Okey, pelajar perlu cari je jawapan dalam teks. Keadaan ini selalunya dijumpai apabila jawapan dan soalan berada dalam satu ayat yang sama. Contohnya dalam puisi-puisi yang mana adanya soalan dan jawapan yang tertentu dalam satu rangkap puisi. Macam cikgu cakap lah, jawapan ada dalam ketikan teks. Kamu boleh cari jawapan terus dalam tu. Yang kedua pula ialah fikir dan cari CAR.
Okey. Peringkat ini jawapan tiada dalam teks. Oleh yang demikian, pelajar perlu menggabungkan bahagian-bahagian dalam teks untuk mencari jawapannya. Keadaan ini dijumpai apabila jawapan dan soalan tidak berada dalam satu ayat yang sama. Jadi, jawapan dan soalan tidak berada dalam satu ayat yang sama. Contohnya, saya ada lembu. Jadi, lembu makan apa? Soalan dia, jawab soalan dia. Jawapan dia tak ada kat soalan tadi, tak ada kat pernyataan tadi kan? Saya ada lembu, kan? Tapi tak ada jawapan dia, lembu makan apa, makan nasi ikan rumput ke, tak ada dalam tu. Jadi kita kena fikir dan cari kah. Okey, yang ketiga pula ialah saya dan pengarang kar. Okey, jadi peringkat ini pelajar sedar jawapan tiada dalam teks dan mereka perlu berfikir apa yang mereka tahu dan apa yang pengarang teks kemukakan dan cara untuk menggabungkan semua inti untuk mencari jawapan. Apa pengarang tu terapkan dalam teks dan diorang fikir, murid ni fikir dan dapat jawapan. Macam tu. Jadi cara untuk melaksanakan teknikal ni yang terakhir, iaitu yang keempat, iaitu saya secara sendirian kah. Okey, peringkat ini melibatkan pelajar diperkenalkan dengan cara untuk bertanya sebelum memulakan pembacaan. Peringkat ini dikenali sebagai saya secara sendirian kah. Peringkat ini bertujuan untuk mengakses pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan bahan yang dibaca. Dalam membina soalan yang ditanya semasa membaca adalah penting untuk mengimbangi soalan-soalan berasaskan teks dan soalan-soalan untuk membuat inferen tentang teks. Contohnya, diorang tanya dulu cikgu sebelum diorang baca teks. Okey, itu saja untuk cara untuk mengaplikasi teknik membaca hubungan soal jawab, iaitu ada 4. Di situ kar, fikir dan cari kar, saya dan pengarang kar, saya secara sendirian kar. Okey, itu 4. Jadi tolong bagi perhatian untuk 4 benda ni, dan cikgu akan terapkan benda-benda ni dalam teknik pengajaran kita pada selepas ini. Okey, ini merupakan kit media interaktif yang telah saya lakukan. Alright, kit media interaktif yang akan membantu kita pada pagi ini. Okey, seterusnya selamat datang, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sukacita dimaklumkan bahawa kamu semua sudah terpilih. Jadi sila klik butang untuk meneruskan pengembaraan. Okey, sila pilih permainan anda. Okey, mari mengenal terlebih dahulu, nanti kita akan jawab terus. Okey, mari mengenal terlebih dahulu. Okey, kita ada 2. Tekan pada kata nama yang ingin anda terokai. Okey, kata nama am dan khas. Jadi kita pilih untuk kata nama am terlebih dahulu. Alright, okey, kata nama am terbahagi kepada 2, ada definisi dan jenis. Jadi kita akan terokai definisi terlebih dahulu, baru kita akan masuk kepada jenis kata nama am. Okey, definisi kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda, perkara atau konsep. Kata nama am boleh dibagi kepada 2, iaitu konkret dan abstrak. Okey, kita balik untuk pergi kepada jenis kata nama am. Alright. Okey, jenis kata nama am. Kata nama am ni ada berapa sebenarnya? Okey, kata nama am ada 4. Okey, sebelah ni kata nama, sebelah ni contoh. Okey, nama am hidup manusia, kata nama am hidup bukan manusia, kata nama am tak hidup institusi, kata nama am tak hidup bukan institusi konkret. Okey, sebelah sini contoh dia Okey, contoh dan juga jenis kata nama. Okey, tengok ni langit, kereta. Okey, kita teruskan. Dengan okey, kita dah habis untuk kata nama am dan kita akan masuk pula kepada kata nama khas. Okey, kita tengok kata nama khas ni, apa definisi, apa jenis dia. Okey, kita akan masuk kepada kata nama khas. Apa definisi kata nama khas? Alright. Okey, kata nama khas. Definisi kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut orang, haiwan, benda, institusi, undang, bahasa, markat dan seumpamanya. Biasanya kata dalam tulisan huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Okey, kata nama khas ni awal pangkal dia tu tulis dengan huruf besar. Okey, kita masuk kepada pula jenis. Kita dah ambil definisi, kita masuk kepada jenis kata nama khas. Okey, kata nama khas ada 4. Sebelah sini, okey, sebelah sini jenis dia, sebelah sana contoh dia. Khas hidup, khas tak hidup, benda, tempat, bukan manusia. Okey, seterusnya kita nak masuk ke apa pula ni? Dah habis semua dah. Kata nama am, kata nama khas, definisi, jenis. Kita nak buat apa-apa ni? Okey, kita tekan batang seterusnya. Okey, sekarang kita masuk kepada quiz. Alright, quiz.
Okey, dekat sini saya dah terapkan teknik soal jawab antara guru dan murid. Okey, permainan tekan pada kata nama yang ingin anda terokai. Kita pilih kata nama Am terlebih dahulu. Okey, kata nama Am mula. Sedia ya? Okey, kita ada bahagian 1 dan bahagian 2. Saya akan sentuh satu bahagian saja. Dan selebihnya kamu akan buat sendiri. Nanti saya akan bagi link untuk kamu rujuk, untuk kamu buat. Okey? Alright, bahagian 1. Jadi kita ada 3 soalan. Okey, arahan soalan, pelajar perlu menjawab 3 soalan di bawah. Untuk melakukan aktiviti di bahagian ini, pelajar perlu memilih kata nama Am yang sesuai untuk disambungkan dengan ayat yang diberikan untuk menjadi suatu teks yang lengkap. Okey, tengok ni, bahagian ini menggunakan teknik hubungan soal jawab CAR. Okey, guru dan pelajar saling berbincang dan bersoal jawab untuk menjawab soalan ini. Okey, soalan 1, pilih kata nama Am yang sesuai untuk disambung dengan ayat yang diberikan untuk menjadi suatu teks yang lengkap. Puan Firmala sedang memasak gulai ayam kesukaan ayah. Puan Firmala memasukkan secubit tempat kosong ke dalam gulai ayam. Kita masukkan apa? Contoh, kamu pilih garam. Betul ke tak ni jawapan kamu ni? Okey, kita tekan garam. Alright, betul. Okey, kalau betul pula macam ni. Kalau salah, jangan sebaliknya. Okey, jadi kita dah siap untuk soalan kuis bahagian kata nama Am. Jadi kita akan masuk pula soalan kuis bahagian kata nama khas. Okey, tekan pada kata nama yang ingin anda terokai. Kita dah siap kata nama Am, jadi kita masuk pula kata nama khas. Okey, kata nama khas. Seperti biasa, cikgu akan sentuh bahagian A sahaja. Okey, kata nama khas dan kita tekan butang mula. Kita akan mulakan kuis untuk kata nama khas. Okey, kita tekan pada bahagian A. Bahagian A ni juga cikgu terapkan teknik hubungan soal jawab, iaitu pada mula tadi kita berbincang, kita penerangan tentang kata nama khas, kata nama Am, dan sekarang kita sampai ke soalan. Okey, bincang dengan jelas dan kena pasti kata nama khas, teknik bertanya kepada penulis dan CARS. Okey, CARS, hubungan soal jawab. Ni saya ada kucing saya bernama Topok. Okey, dalam ayat di atas yang manakah merupakan kata nama khas? Okey, mana satu kata nama khas? Okey, kita tekan Topok. Jadi jawapannya betul atau tidak? Jadi Topok betul, kata nama khas. Kan Topok kata nama khas, kata kepada nama khas kepada kucing, nama kucing. Okey, seterusnya ialah soalan kedua. Saya pergi ke sekolah dengan menaiki bas kerana kereta Myvi ayah rosak. Dalam dia manakah merupakan kata nama khas? Tekan kereta Myvi. Okey, kereta Myvi betul. Sekolah tu salah, bukan kata nama khas. Okey, kereta Myvi ni kata nama khas. Okey, jadi tanya kerana kamu betul. Jadi soalan seterusnya iaitu ibu dan ayah akan kita kelangkaui selama 4 hari. Jadi mana kata nama khas? Apa jawapannya? Okey, kalau ibu ke langkawi kata nama khas. Okey, kamu tekan ibu. Jadi ibu bukan kata nama khas, langkawi yang kata nama khas. Okey. Soalan seterusnya, bunga raya merupakan bunga kebangsaan bagi negara kita. Kata nama khas. Okey, bunga raya kata nama khas. Jadi betul ke? Okey, betul. Bunga raya ialah kata nama khas. Jadi betul kata nama khas. Okey. Alright, seterusnya ayah menghadiahi kakak seutas jam tangan berjenama Bonia. Dalam manakah kata nama khas? Okey, kalau kamu tekan kakak ni, kata nama khas atau Bonia kata nama khas? Kakak salah, kakak bukan kata nama khas. Bonia tu yang kata nama khas tadi. Alright. Jadi salahlah jawapan kamu. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini mengenai kata nama. Tahniah kerana anda sudah menjawab kuis-kuis yang saya sediakan. Dan okey, terima kasih saya ucapkan kerana sudi join kelas saya, sudi ikut serta dalam kelas saya. Semoga kita akan bertemu lagi. Sebelum saya menamatkan sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin membuat sedikit ulasan atau kesimpulan mengenai kelas kita pada hari ini, iaitu teknik hubungan soal jawab ini banyak diaplikasikan oleh guru di sekolah. Cuma kita sebagai murid, kamu sebagai murid tak perasan benda tu diaplikasikan. Jika kamu nampak bila cikgu tu guna soalan dan kamu pun boleh berinteraksi dengan cikgu tu, itu bermakna cikgu tu mengaplikasikan teknik hubungan soal jawab, teknik membaca hubungan soal jawab, iaitu teknik kritikal, salah satu teknik membaca kritikal. Jadi
Dalam kelas kali ini saya juga menerapkan teknik yang sama, dan saya harap kamu boleh menggunakan teknik tersebut jika kamu membaca dengan kawan-kawan rakan kamu, membuat ulang kaji pelajaran dan sebagainya. Okey, itu saja daripada saya untuk kelas pada hari ini. Terima kasih dan kita berjumpa lagi untuk kelas yang akan datang, dan saya akan mengajar kamu mengenai teknik yang seterusnya pula. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, bye.